Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, saya hormati sahabat saya, Tuan Pengerusi Abami, AJK Surau, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan imam, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi Allah temukan kita untuk duduk dalam majlis taman-taman syurga. Wa idza maraqtum bi riyadil jannah fartau. Kalau kamu lalui taman-taman syurga, maka kamu berhentilah. Maka sahabat telah tanya, wahai Rasulullah, apakah itu taman-taman syurga? Maka taman-taman syurga itu adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya penuh dengan keberkatan, penuh dengan sakinah, ketenangan. Sakinah ni apa? Merupakan bayu. Dalam hadis ini beritahu dia merupakan bayu yang turun ke atas mereka yang duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis tazkirah, majlis turunnya malaikat. Kita tak nampak kalau kita nampak satu malaikat aja pun nescaya penuh lagi surau ni, kena buat baru pula kan. Tapi kita tak nampak. Kalau nescaya Allah turunkan satu malaikat saja, pecah hati kita. Begitulah kemuliaan orang yang duduk dalam majlis yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kita berkenaan dengan hibah. Hari itu saya sampai ke golongan yang keempat, tak salah saya betul? Ingat lagi? Golongan keempat Dia ada 10 golongan. Saya recall baliklah, saya ulang balik. Apa itu hibah? Hibah ni merupakan pemberian. Daripada sudut fiqh, dia merupakan satu kontrak pembahagian harta kita, di mana pemberian ini merupakan satu pembahagian yang secara rela hati. Kita bagi kepada orang yang kita sayangi, kita bagi kepada anak kita, isteri kita, hatta kepada orang yang bukan Islam pun boleh diterima. Itu hibah. Sebab apa? Dalam Islam tidak ada wasiat. Kita tak boleh wasiat kepada waris. La wasiata li waris illa ayyasha al warasah. Kata Nabi, tidak ada wasiat bagi waris. Kita dulu dah lama kita tak tahu, kita ingatkan wasiat ni boleh bagi pada anak aku. Harta pusaka aku nak wasiatkan kepada anak aku, sebenarnya tak boleh. Kepada isteri aku pun, kepada suami aku memang tak boleh. Kepada ibu bapa aku pun tak boleh. Kepada datuk nenek aku pun tak boleh. Wasiat ini kepada orang yang selain daripada waris. Siapa? Anak angkat, anak tiri, nak buat wakaf sedekah, itu merupakan wasiat. Jadi hibah ni kebanyakan urusan hibah ni yang saya uruskan kebanyakan memberi kesan yang sangat baik. Maksudnya bila mereka ni kematian, contoh hari itu ada di Bandar Tun Razak. Bila kematian satu orang suami, maka isteri dengan anak perempuan dia saja. Ada 2 orang saja. Jadi bila dia jumpa saya, kata, harta ni macam mana Ustaz? Saya kata harta ini kepada anak, bukan anak boleh dapat semua, tidak. Bukan anak puan bukan boleh mewarisi semua harta pusaka arwah. Puan dapat 1/4, berapa perempuan dapat, isteri dapat berapa? Ingat lagi? 1/8, betul. Fa in kana lahun waladun falakum, fa in kana lakum waladun falahum humustumunu mimma taraktum. Bagi isteri, kalau suami itu meninggal dan dia mempunyai anak, maka isteri mendapat 1/8. Jadi anak dapat 1/8,
seorang anak perempuan mendapat 1/2. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Mana lagi harta tu? Dia akan pergi kepada adik-beradik arwah. Ni yang berlaku. Jadi isteri ni berkeras, tak ada ustaz, saya tak nak bagi adik-beradik arwah. Buat apa dia orang nak bagi? Harta ni harta arwah suami saya, kenapa pula nak bagi pada dia orang? Dia tak faham. Berkeras. Saya tak mau ustaz, saya tak mau. Saya kata puan, dalam harta pusaka, dalam ilmu faraid sendiri, bahawa puan tidak ada anak lelaki, puan ada seorang aja anak perempuan, memang mendapat, tapi dia tidak menghabiskan keseluruhan harta pusaka arwah. Harta pusaka dia banyak, dekat nak 1 juta lebih juga. Jadi dia rasa pelik. Jadi saya terangkan, jadi baru dia faham dengan linangan air mata. Dia memang tujuan dia tak nak bagi langsung kepada waris-waris abang ipar dia, waris-waris arwah, adik-beradik arwah. Sebab dia beranggapan bahawa harta pusaka bila suami aku meninggal, harta ini akan pergi kepada aku dan anak-anak aku saja. Tidak. Bila kita ada anak perempuan, maka hijab kita telah terbuka. Siapa lagi akan masuk? Maksudnya adik-beradik arwah. Kalau ada 8 orang, adik-beradik arwah pun berhak ke atas rumah kita. Ini kita kena faham. Sebab itu kebanyakan orang Islam ni dia tak faham pun. Dia tak buat hibah. Tak apa, bukan maksud tak apalah, sekurang-kurangnya dia tahu kedudukan dia di situ. Ini tidak bertekak. Kadang-kadang anak perempuan sendiri bertekak, pak cik, kenapa pak cik sibuk dengan harta rumah arwah ayah ni? Ini arwah ayah saya punya. Kenapa pula pak cik sibuk-sibuk? Dia tak faham. Sedangkan pak cik mengambil tempat ke atas harta pusaka tu bila mana engkau, adik-beradik engkau tidak ada anak lelaki. Ini kena faham. Sebab itu kadang-kadang bila adik kita kematian, kita tak faham. Sekarang adik kita tak faham, kita terangkan dia. Adik-beradik arwah suami abang ada hak ke atas rumah ni. Jadi buat secara yang baik. Bila diorang ni faham, jadi tak berlakulah pertengkaran. Ini tidak sampai dikatakan 7 keturunan, tak habis-habis. Tak boleh. Ini harta arwah, tak boleh. Dari segi Islam kena bagi. Sebab itu hibah ni memainkan peranan yang sangat penting. Okey. Banyak dalil berkenaan hibah dalam ayat Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai darjat kebajikan yang sempurna sehingga kamu memberi sedikit daripada harta kamu kepada orang lain. Wa atal ma la'ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin. Hendaklah kamu memberi sedikit harta kamu kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, kerabat anak-anak yatim, kemudian kepada musafir yang meminta, kepada mereka yang memerlukan. Begitu sekali. Ini ayat-ayat berkenaan hibah. So kita kena fahamlah. Sebab itu kebanyakan bila selepas kematian, mereka ni bergaduh lah sebab tak faham harta tu nak pergi ke mana, kelang kabut. Padahal dalam ilmu faraid itu sendiri, bila mana kita tak ada zuriat, bila mana kita hanya ada anak perempuan dia, kadang-kadang di Bandatul Razak itu pun ada kes 6 orang anak perempuan. So dia beritahu saya, dia kata, ustaz, saya 6 orang anak perempuan. Jadi kalau saya meninggal ni, anak-anak saya tak dapat lah. Bukan tak dapat, tetapi 2/3 saja dapat. Kalau seorang dapat banyak, setengah. Tetapi bila meninggalnya ada 2-3 orang anak perempuan, mereka ni lagi sedikit, 2/3. 1/3 lagi kepada waris-waris. Waris siapa? Waris arwah, adik-beradik arwah. So ini kita kena faham. Jangan kita melenting, malu kita. Kalau depan orang yang biasa-biasa tak apalah, ini depan kadang-kadang depan hakim sendiri, hakim pakai gelak aja. Sebab kita tak faham. Okey. So, yang pertama itu saya ulang baliklah. Yang pertama, golongan hibah ni diperlukan bila mana kita ada anak perempuan yang saya cerita tadi. Ramai orang Malaysia ni yang ada anak perempuan aja. Kadang-kadang ada seorang, kadang-kadang ada 6 orang, 7 orang. Bila mana mereka ni tidak buat apa-apa, tak apa, at least dia tahu. Tetapi sayangnya bila mana mereka ni ada anak perempuan, mereka tak tahu kedudukan harta pusaka tu di mana. Dari kematian isteri ataupun suami, diorang jadi bela. Diorang kata, okey, harta pusaka aku ni dapat kepada anak-anak perempuan aku, tak ada hal lah. Dia berfikiran begitu. Jadi
Bila mana kita sangka anak-anak kita menghabiskan harta pusaka, macam kes di Shah Alam hari tu saya dapat, satu orang isteri, satu orang emak, isteri lah, maksudnya emak ni meninggal dan dia ada 3 orang anak perempuan. Mereka sangka bahawa anak perempuan ini memiliki semua harta pusaka tu. Diorang bahagikah? Ada harta lebih kurang dalam berapa ratus ribu, mereka bahagikan kepada 3 ni, adik-beradik. Kakak ni kata, mainlah kita bagi-bagikan. Ada harta 500, bagi dengan 3 tuan. Dia tak tahu bahawa anak perempuan tidak akan menghabiskan semua harta pusaka. Dia ada 3 orang, yang waris-waris lain tak ada. Bila saya cek-cek, saya tanya, anak saudara ada? Anak saudara ada, Ustaz. Sebenarnya anak saudara pun ada hak ke atas satu pusaka korang. Oh tak Ustaz, kami dah bagikan adik-beradik saya dah bagi semua harta pusaka arwah mak, habis dah. Bukan habis lah, ada sedikit lagi, kami dah bagi. Saya kata, kamu memakan duit yang haram. Terkejut dia. Sebab dia menyangka bahawa harta pusaka itu akan mengalir, berlega ke atas anak perempuan. Ni silap. Tuan 30 tahun makan duit haram tuan. Duit haram tu duit siapa? Duit anak saudara. Kalau ada hak, kalau kita tak ada adik-beradik arwah pun tak ada, maksudnya sepupu kita pun ada hak, anak saudara kita ada hak. Kalau ada bapa saudara ada hak. Kalau tak ada semua, ke mana harta tu? Ke Baitul Mal. Diorang tak akan dapat boleh bagi harta 1 juta tu kepada anak-anak mereka, tak boleh. Kepada adik-beradik diorang tak boleh. Baitul Mal mengambil hak. Kalau 2/3 daripada harta tu bagi pada adik-beradik, 1/3 lagi kepada Baitul Mal. Ada orang kata, Ustaz, kalau tak bagi Baitul Mal Ustaz, kita kena ke? Tak ada masalah, tetapi engkau jawab dengan Allah bahawa engkau telah makan duit yang haram, duit Baitul Mal. Jangan main-main tuan. Sebelum meninggal masih lagi sempat, tak apa. Bila kita dah meninggal, kita meninggalkan dengan hutang, dengan harta yang kita makan yang bukannya milik kita. Balalah, tak dapat masuk syurga kita apabila kita makan duit yang haram. Sebabnya kita tak tahu. Boleh kita jawab depan Allah, ya Allah, aku tak tahu, ya Allah, aku tak belajar, boleh? Tak boleh tuan. Seperti kita kena belajar. Bila kita jawab di depan Allah macam tu, memang kena lagi lah. Kenapa kau tak belajar? Ada ustaz datang, kenapa kau tak duduk dalam majlis ilmu dia? So ini jadi peringatan buat diri kita. Saya ni terutamanya, supaya kita tahu kedudukan harta pusaka kita. Bayangkanlah 30 tahun tuan. Sebab itu kadang-kadang dalam kehidupan kita ada benda yang tak kena. Bila mana kita mengambil hak orang lain, ini bahaya, ya. Okey, sedikit saya lajukan sikit. Nombor 2 adalah anak angkat. Saya pernah terang lagi tu kan, panjang lebar berkenaan anak angkat. Anak angkat banyak kisah yang saya dapat. Kadang-kadang yang sedihnya bila mana dia ada anak angkat yang luar nikah, anak tak sah taraf, dan dia tak tahu hak pusaka di situ. Anak angkat memang tidak mewarisi. Anak angkat yang sah, maksudnya ada orang ambil anak angkat daripada keluarga dia yang sah. Kadang-kadang dia ambil daripada anak kakak dia, anak adik dia ambil. Kita tahu dia ambil, memang dia nampak benda tu. So bila kematian bapa angkat ni, maksud anak angkat tidak mewarisi 1 sen pun, dia takkan dapat. Dia takkan dapat. Tapi sayanglah, sebab anak angkat ni adalah anak pertama dia, dan dia jaga sampaikan selepas dia ambil anak angkat ni, dia ada anak-anak yang lain, anak yang kandung yang betul. Jadi bagaimana dia nak tahu kedudukan anak angkat ni? Dia nak bagi harta aku banyak, harta aku ada 10 biji banglo. Jadi bila kematian dia, anak angkat ni tidak mewarisi 1 sen pun. Anak-anak kandung mereka pakat pulun. Satu kes di Perak itu, anak-anak kandung ni dia pakat-pakat dengan diorang. Dia kata, kami tak nak bagi anak angkat ni. Macam itu sekali tuan-tuan keadaan kita. Padahal anak angkat ni lah yang bela dia, yang basuh berak dia, yang salin pampers dia bila kita uzur. Tapi akhirnya dia tak dapat 1 sen pun, sebabkan kita tak faham berkenaan dengan harta pusaka ni. So apa perlu buat semasa hidup dia buatlah hibahkan. Paling tidak pun bukanlah bagi semua sekali rumah-rumah tu, bagilah sebiji 2 biji bagi pada anak angkat. Bila berlaku je kematian, anak angkat tu dapat sebiji rumah. Tak perlulah mereka berbincang, mereka nak pulaukan anak angkat ni, tak payahlah. Sebab apa? Dia ada dokumen hibah yang menyatakan bahawa hibah ini telah berlaku pada masa hidup arwah. Selesai. Seperti salah satu daripadanya adalah anak angkat. Okey. Yang ketiga adalah orang yang tiada anak. Tak ada anak pun banyak. Tiada anak ni kadang-kadang dia tak faham. Dia ingatkan bila meninggal je,
isteri aku akan dapat semua harta pusaka aku. Tidak. Kadang-kadang tu banyak kes berlaku bila mana mereka ni ada juga bela anak angkat, bela anak saudara. Mereka ni menyangka tak apalah, meninggal aku nanti, isteri aku nanti pakat dapat semua harta pusaka aku, dia bagilah pada anak-anak saudara dia dan pada anak-anak angkat dia. Tidak, kita beranggapan di situ. Orang yang tak ada anak ni lah pun bahaya juga. Kes ini pun saya dapat diceras juga. Bila mana sepasang suami isteri, dia hampir 30 tahun jugalah tak ada zuriat, meninggal, dia tinggalkan isteri dan seorang emak dia. Emak dapatlah 1/6 dan emak ni dia dapat jumlah dia sama ada 1/3 atau 1/6. 1/3 tak salah saya, sebab dia tak ada anak. Kemudian isteri dapat, isteri dapatlah 1/4. Berapa kalau tak ada anak? 1/4. Kalau tak ada anak, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Jika suami meninggal dan dia tidak mempunyai anak, isteri dapat 1/4. Lebih lagi mereka sangkakan harta pusaka ni akan pulun semua habis pada isteri dan emak. Rupa-rupanya tidak. Bila saya cek-cek, dia kata, Ustaz, adik-beradik saya, anak tak ada, kami tak ada anak Ustaz, saya dengan mak saya, jadi harta pusaka saya bagilah daripada mak saya. Kata bukan puan, adik-beradik arwah mengambil hak mereka ke dalam harta pusaka arwah. Terkejut dia, menangis dia tuan. Jawapan saya menangis. Dia kata, Ustaz, Allah, betul ke ni Ustaz? Ya, kalau kau tak bagi menidakkan hak ipar-ipar kau, maka kau bergelumang dengan dosa nanti. Kau ambil harta pusaka dia orang, kau makan duit yang haram. Kata, tak bagi juga. Tuan-tuan, berapa orang adik-beradik? 8 orang. Semua orang Indonesia. Yang perempuan ni kahwin dengan orang Indonesia. Tak kisahlah ada orang Singapura ke orang Indonesia, tapi harta pusaka tetap kena bagi. Bagilah pada 8 orang. Isteri ni sedihlah. Dia ingat dia nak habiskan semua. Maksudnya harta pusaka aku tu bolehlah dia bagi pada isteri dan pada mak dia. Itu je lah. Rupanya adik-beradik 8 orang berebut harta pusaka, tuan. Kes ni sampai bawa dekat lawyer. Saya ada sekali masa tu, Ustaz, diorang ni panggil untuk bincang pasal pusaka. Hari tu kata tak nak ambil. Tak Ustaz, diorang 8 adik-beradik nak tuntut harta pusaka daripada pihak abang mereka. Tuan, ni keadaan dia. Sebab itu kita kena faham, bila kita tidak ada anak, maka kita kena buat sesuatu. Paling tidak pun kita buat hibah kepada isteri kita. Dia ada nasib baik, rumah tu dia dah letak dah nama isteri dia, cuma wang-wang tunai tu tak sempat nak letak. Jadi wang-wang tunai tu dalam 200 lebih, dia terpaksa bagikan kepada adik ipar-ipar dia. Terpaksa bagilah, itu hak dia orang. Berebut juga 8 orang bagi, sekurang-kurang dia dapatlah juga 8,000 seorang. Dapatlah dia orang, seronoklah dia orang kan. Jadi kita kena bagi, kita tak boleh menindakkan dia orang. Isteri nak cakap apa, kau keluar air mata darah sekalipun tak guna. Benda dah berlaku, memang itu hak dalam agama, kau redalah. Kecuali kalau kau telah menghibahkan wang tunai itu kepada suami, telah menghibahkan wang tunai itu kepada isterinya. Bila kematian, maka hibah itu telah berlaku dan dia tidak perlu dibagikan kepada waris-warisnya. Bila hibah telah berlaku, maksudnya dia telah terkeluar daripada harta pusaka. Okey. Yang keempat adalah bujang. Bujang saya dah terang hari itu bujang. Saya pun tak ingat. Setakat orang bujang je kan. Yang lain tu saya rasa saya dah terangkan. Okey. Bujang ni pun kita kena faham. Satu orang banyak dekat Sungai Ramal lagi tu, satu orang meninggal, kakak meninggal. Dan dia meninggal ni, dia ada bela anak angkat, ada anak saudara. Bila dia meninggal, siapa waris dia? Kalau bujang tak kahwin, siapa waris dia? Waris utama dia adalah ibu dan bapa dia. Adik-beradik dapat tak? Tak dapat. Tetapi dalam kes ini, di mana bapa dah meninggal, adik-beradik ada, emak ada, mak ada, kakak meninggal, jadi harta tu pergi kepada emak dan adik-beradik. Baru masuk, sebab bapa bila tak ada, maka dia hijab, dia dah habis dan dia akan bagi pada adik-beradik. Dia bagi adik-beradik dan ibu dia. Okeylah, adik-beradik pun okey, tak ada masalah. Yang jadi masalah bila mana dia bela. Kadang-kadang orang yang bujang yang tak kahwin ni ramai dekat Malaysia ni.
Bila mana mereka ni bela kadang-kadang anak angkat. Bila kematian dia orang, anak angkat satu sen, putih mata, tak ada apa-apa. Sebab anak angkat tidak mewarisi apa-apa, hanya ibu bapa ataupun adik-beradik saja yang akan mewarisi harta pusaka dia. Okey, tu saya lajukan 4 ni, saya rasa saya dah terangkan. Okey, saya start kepada golongan yang kelima. Golongan yang kelima ni adalah mereka yang berpoligami. Lelaki sukalah dengar kan, Abang Mi suka Abang Mi? Gurau-gurau je kan. Berpoligami ni banyak juga kes. Adalah, bukanlah orang kata banyak sangat. Berpoligami ni kadang-kadang mereka tak tahu tu, nak kahwin ni pandai. Kita ni orang suami lah, saya tujukan suami nak kahwin pandai. Bila tanya, oh ikut sunnah kan, solat subuh jemaah tak pernah nampak pun. Tapi bila tanya kenapa nak kahwin lebih, saya nak ikut sunnah. Inilah orang lelaki punya pemikiran kan. Kadang-kadang dia tak faham bagaimana kehendak agama tentang poligami itu sendiri. Lebih-lebih lagi bab yang bersangkutan dengan harta pusaka, langsung dia tak faham. Tak tahu langsung. Bab kahwin dia faham, bab nak kahwin lebih dia faham, tetapi bab melalui harta pusaka selalunya orang berpoligami ni fail. Bukan saya nak condemn mana-mana, tidak. Kebanyakan mereka bila bab harta pusaka, kematian je suami, kematian isteri pertama, kematian isteri kedua, mereka ni tak tahu langsung siapa yang berhak. Bela. Oh pandai pula kau bela. Bila kau nak berkahwin tak ada bela pula, terang je mata dia kan. Ini kita lah suami. Saya lah, saya cerita berkenaan dengan diri saya lah kan. Sebab itu bila poligami, katakanlah dia ada 4 orang isteri. Bila kematian suami, berapa, saya ulang balik lah supaya tuan-tuan dapat tangkap benda ni. Okay, bila kematian suami, dia ada 4 orang isteri. Isteri yang pertama dapat apa? Senyap je. Jawablah. Berapa dapat? 1/8. Nasib baik muslimah jawab. Suami semua bela ataupun takut? Takut isteri ada dalam kan. Astagfirullah. Gurau je. 1/8 ni mestilah empat isteri ni mesti ada anak kan. Cukup seorang anak aja. Bila isteri yang pertama ni dah ada anak, maksudnya suami ni dikategorikan ada anak. Faham tak? Bila dia meninggal, dia punya portion dia tu dia akan dapat 1/4. Maksudnya kalau suami meninggal, isteri ni ada 1/8. Maksudnya suami ni dah ada anak. Maksudnya 1/8. Kalau suami ni tak ada anak, mustahil lah ada 4 orang isteri, takkanlah dia tak ada anak. So cukup satu orang daripada 4 isteri ni ada anak, maka status suami ni meninggal ni dia dikategorikan ada anak. Maksudnya portion untuk isteri ataupun isteri-isteri yang lain ni portion dia 1/8 sebab dia ada anak. Dia tak jadi 1/4. Kalau 1/4 ni mustahil lah 4 orang isteri, takkan tak ada seorang pun anak kan. Okey, bila meninggalnya suami, seorang isteri akan dapat 1/8. Kalau 4 orang berapa? Kalilah dengan 4. Bukan seorang ni 1/8, ini 1/16, ni 1/24, ni 1/32. Bukan macam tu. Setiap 4 orang ni dapat 1/32. Faham tak? Kalau isteri yang pertama, kalau dia ada seorang aja isteri, biasalah 1/8. Tapi kalau dia ada 2 orang, maksudnya dia bukan jadi 1/8 lagi, dia jadi 1/16. Yang isteri dapat 1/16, ini pun dapat 1/16. Kalau ada 3 orang lagi, portion ni lagi kecil, dia jadi 1/24. Kecil tu kan. Cubalah kira 1/24 darab dengan katakanlah harta pusaka tu 100,000, sikit dapat, kesian. Kalau 1/8 pun daripada 100,000 dapat 12,000 je. Ini kan pula banyak. Katakanlah dia kahwin lagi, kahwin yang keempat. Bila kahwin yang keempat, dia jadi portion dia 1/32, lagi sikit, kesian. Bila meninggal kita nak bagi prioriti pada yang mana? Pada mana Abang Mi? Yang 4 ni pada mana? Abang Mi mesti yang ni yang last sekali kan. Astagfirullah. Tak boleh nak jawab kan. Cover nampak. Astagfirullah. Okey, biasanya 4 orang ni
Ini bukan cerita buat poligami lah. Ini status satu pesaka kan salah ini puan Okey. Katakanlah dia ada 4 orang kan. 4 orang ni tadi, biasanya suami akan bagi prioriti yang mana satu? Selalunya dia akan bagi pada bini muda kan. Tapi ada suami yang betul-betul faham, dia akan pilih yang tua, yang nombor 1 ni. Sebab apa? Yang nombor 1 ni lah yang mengenal dia, kesusahan dia, jerih dia, penat dia bersama isteri yang pertama. Itu kalau suami yang ingat lah. Kalau suami yang dah tak ingat, dia akan bagi prioriti pada yang ujung ni kan. Jadi bagaimana dia nak bagi harta tu lebih kepada isteri pertama ni? Dengan cara buat hibah. Buat hibah kepada isteri ni. Sebab apa? Bila kematian dia, memanglah hukum dalam faraid itu memang dah ada, tapi kita nak bagi lebih sedikit kepada isteri ni. Isteri yang pertama ni, dialah susah payah dengan kita. Apalah salahnya kita bagi? Kita pun ada banglo, memang tiap-tiap orang ada, tiap-tiap isteri ada banglo 4. Contoh, ada 4 banglo. Tetapi bagilah banglo yang terbaik, yang mahal sedikit kepada isteri yang pertama. Kita bukan maksudnya adil ni nak bagi semua 4-4 semua. Kita nak bagi pada tempat dia. Kita bagi isteri pertama tu dia jasa dia baik, kita bagilah lebih. Itu maksudnya adil. Bukan adil pakat semuanya sama rata, bukan. Adil pada tempat dia. Itu maksud dia. Sama juga saya cerita hari tu kan, kita ada anak. Satu anak kita IPT, satu anak kita darjah 1. Kita kata nak adil, bagi sama rata. Okey, kalau macam tu laptop bagi pada abang, anak yang kecil pun nak bagi laptop. Nak adil? Tak kena tempat dia. Jadi adil pada tempat dia. Itu maksud adil. Jadi pada isteri yang pertama ni, sebelum kematian kita buatlah hibah. Kadang-kadang orang yang kahwin lebih ni biasanya dia ada harta lah kan. Ada ke orang yang kahwin lebih ni dia tak ada harta? Ada apa Mi? Ada. Selalunya mesti ada harta kan. Ada juga puan. Puan jawab bukan saya jawab. Ada juga kan kadang-kadang gatal lebih ke. Maaf lah cakap lah. Kan terasa kan saya pula yang kena kan. Jadi prioriti bagi pada isteri yang pertama. Buat hibah. Katakanlah dia memang ada rumah tu, memang rumah dah lama. Rumah itulah yang banyak peralatan lah. Rumah tu lah kalau harga market tu dah dekat nak 1 juta, bagi pada dia. Bagi pada isteri yang pertama. Orang tanya saya, Ustaz, kalau isteri ketiga tu lebih baik daripada isteri yang pertama? Soalan dia. Soalan bukan main. Macam mana Ustaz? Dia kata tak ada masalah, kau boleh bagi isteri ketiga kau. Itu ikut kehendak engkau. Sebab harta tu harta siapa? Harta engkau. Nama dalam rumah tu nama engkau. Kau bagilah pada masa yang kau hendak. Tetapi beritahulah kepada isteri-isteri engkau, sebab mereka itu adalah waris engkau. Masalah dia setuju tak setuju? Susah lah Ustaz macam tu. Ustaz, kalau saya bagi je tak perlu diorang tahu, boleh tak saya bagi isteri yang kedua? Boleh tak Ustaz? Saya kata tak ada masalah, boleh. Hibah itu tetap berlaku, tetapi biarlah dengan cara yang baik, tuan. Kadang-kadang orang buat hibah ni, anak beranak tak tahu. Tiba-tiba bila kematian dia, surat tengok, abah dah hibahkan rumah banglo tu, kita semua tak tahu. Mula masam muka. Mula jadi peperangan. Peperangan yang kedua. Jadi sebab apa? Anak beranak tak tahu yang abah tu telah menghibahkan harta rumah tu kepada anak yang nombor 2. Tapi hibah tu tetap berlaku, sebab dia tidak memerlukan kepada persetujuan waris-waris. Tak perlu. Sebab itu harta dia. Dia boleh bagi sesiapa yang dikehendaki. Okey Cuba sedikit dah. Berapa dah? 8.30 dah. Tuan tak habis kan? Hari ni saya memang nak habiskan juga. Okey Okey. Boleh berpoligami. Nanti saya buka soalan dah. Tuan tak nak tanya ke? Sebenarnya poligami pun banyak juga kes banyak juga yang ini, tapi tak apalah, saya potong-potong sikit. Okey, yang keenam, mereka yang berkahwin semula. Kes ni pun saya banyak juga dapat. Faham tak apa maksud kahwin semula? Di PJ Kisah Alam, saya dapat ada satu kes perempuan ni. Perempuan dengan lelaki ni dua-dua, seorang duda, seorang janda. Mereka ni berkahwin lagi satu. Yang perempuan ni banyak bercerai hidup dengan suami dia. Yang si lelaki ni pun bercerai hidup, tetapi isteri dia ada lagi. Isteri dia, yang suami ni dia ada anak, yang perempuan lagi seorang ni yang kahwin ni dia tak ada sesiapa. Anak dia tak ada, dia bercerai macam itu saja. Yang si lelaki ni dengan isteri pertama
dia bercerai hidup. Dah lebih setahun lah. Isteri dia pertama, dalam isteri pertama ni dia ada 2 orang anak perempuan. Kemudian dah ditakdirkan tak panjang umur dah, lebih kurang taraf perkahwinan 4-5 tahun aja, pak suami meninggal. Bila suami meninggal, isteri pertama dapat tak harta pusaka? Tak dapat, sebab dia dah bercerai. Isteri ni bila dah bercerai, bukan bercerai, yalah, kira dah bercerai, dah lebih, dah tempoh lebih setahun dah. Dah tempoh iddah tu masih boleh dia dapat, tapi ni dah lebih semua dah. Jadi isteri tak dapat apa-apa. Isteri pertama tak ada hak. Jangan kita pakat pulun dia, aku dah bercerai dia meninggal, aku dapat lah. Tak dapat. Dia akan putus saat itu. Tetapi anak daripada isteri kedua tu dapat tak? Kenapa dia dapat? Kenapa dia dapat? Ya, sebabnya anak tidak akan putus sampai bila-bila pun. Sampai selagi suami ni hidup, selagi itu anak daripada isteri pertama tu tetap akan mewarisi harta pusaka bila dia meninggal. Kena faham dekat sini. Jangan ada kes di mana ada juga kes dia dapat, maka mereka ni menidakkan waris yang daripada isteri pertama. Ini bahaya, tuan. Bila kita tak faham, kita pun pergi ke pusaka kecil, kita kata, isteri kata, suami ni, saya dah meninggal, dia ada anak kami ada 4 orang. Padahal dia ada anak, dia dah kahwin orang satu lagi, yang isteri yang pertama, dia ada 2 orang anak. Bila kita menidakkan hak dia, kita juga makan duit yang haram. Kena hati-hati. Jadi apa jadi? Bila suami ni meninggal, waris dia, isteri tak ada dah. Isteri yang nombor 2 tu masih hidup. So isteri dapat dengan waris yang isteri yang baru ni tak ada anak, meninggal. Jadi anak daripada isteri pertama tu 2 orang tu dapat. Dan isteri yang nombor 2 ni tadi, yang masih hidup tadi, dia dapat berapa bahagian dia? 1/4? 1 berapa puan? 1/4 ke 1/8? 1/8. Dia tak jadi 1/4 walaupun dia tidak beranak. Walaupun dia tidak ada anak dengan suami tadi, suami yang nombor 2 ni, walaupun dia tidak ada anak, tetapi disebabkan suami ini ada anak daripada isteri pertama, jadi dia punya status tu dah berkurangan. Dia dapat 1/8. 1/8. Jadi lebihan 1/8 tu 7/8 lagi kepada 2 orang anak ni. 2 anak ni dapat banyak. Dia tinggalkan sebab suami ni jenis orang kata tak berada sangatlah. Kebanyakan yang isteri kedua ni banyak support dia. Tapi ada KWSP dalam 100 lebih lah, 180 lebih macam. Adalah juga duit. Jadi bila mana mereka dibertekak, kebetulan isteri pertama ni tak ngam dengan suami ni. Dah bercerai kan. Lepas tu isteri pertama ni pun push anak dia supaya minta pembahagian itu secara faraid. Pembahagian secara faraid maksudnya anak ni dapat lebih lah. Isteri dapat, katakanlah harta tu dalam 100,000 duit KWSP, isteri dapat 12,000 je. Lagi 80,000 anak-anak tu dapat. Banyak dapat. Jadi isteri ni push dia. Saya kata tak apa. Jumpalah yang saya ada cerita hari tu, saya fight dengan lawyer kan. Lawyer tu baguslah. Kita terangkan macam ni. Lalas sekali pembahagian tu dia buat secara sama rata. Selesai, alhamdulillah, sama rata. Dapatlah isteri, dapatlah banyak sikit. Dalam kes ni apa perlu buat? Kalau suami ada harta, sebelum meninggal dia siap-siap hibahkan kepada isteri dia. Bila rumah, kalau nasib baik dah dia ni tak ada harta banyak pun, rumah pun tak ada. Kalau rumah ada, dia akan jadi perbahalan yang lebih dahsyat. Ini perbahalan ini cuma simpanan cash saja. Mudahlah nak settle. Tapi kalau dia ada rumah, macam mana nak buat? Bertekak dengan isteri kan. Isteri pula tak baik dengan isteri pertama. Diorang ni bergaduh. Saya dengar cerita memang bergaduh. Lepas tu anak dia ni pun bergaduh juga dengan mak tiri dia ni, tuan. Jadi nasib baik mudah. Saya kata kalau ada harta yang tak boleh, rumah ataupun tanah, masak. Susah nak dibuat. Sebab itu kes yang kahwin sekali lagi ni, seelok-eloknya buat sesuatu benda macam hibahkan kepada isteri sebelum kematian. Ataupun kalau kita sayangkan anak, bagi cukup, siap-siap bagi pada anak. Bila kematian kita, tak adalah bertekak, bergaduh bagi anak rak. Itu kebaikan dia, kahwin semula ni. Beberapa kes pun ada juga saya dapat, yang mereka yang kahwin semula ni bergaduh. Ada yang
yang baru ni, isteri yang kedua ni baik. Saya dapat anak 2, kes sama je, tapi diorang ni masih lagi dalam proses untuk uruskan pusaka. Ni banyak, kereta ada, tanah ada, rumah ada, masih lagi saya tengah uruskan. Tapi isteri yang kedua ni dia baguslah, dia ambil, dia anak-anak tiri dia pun dia ambil pot lah, maksudnya dia ambil tanggungjawab tu, menjaga dia orang. Bagus dekat situ. Okey. Itu nombor 5. Itu nombor 6 yang kahwin semula. Okey, nombor 7, suami isteri yang ada 2 nama, joint account. Ini paling ramai. Saya pun pernah cerita dulu berkenaan dengan rumah yang ada 2 nama. Tuan, ini kena hati-hati. Kebanyakan orang Islam di Malaysia ni dia tak ambil pot pun, dia tak ambil kira. Tak apalah, kata Munah tak apalah Munah, kalau abang meninggal besok, rumah ni akan switch lah dekat engkau. Nama abang, nama engkau. Bila abang meninggal ni, nama engkau masuk dalam abang. Wah, bagus dia sangka begitu kan. Saya kata cerdik betul orang tua ni. Dia kata bengong betul saya cakap. Maaf cakap lah. Dia beranggapan bukan itu je, kita pun sama, betul tak? Kita beranggapan tak apalah, rumah aku, suami aku punya rumah, maksudnya ada 2 nama. Satu nama isteri, satu nama suami. Bila abang meninggal besok, engkau tak payah pening-pening kepala, nanti nama engkau akan masuk dekat sini, senang je, switch saja. Angguk kau, tak adalah macam itu punya mudah. Tak akan berlaku, tuan. Ini orang Islam punya pandangan. Kita beranggapan mudah. Bila ada 2 nama ni, nama itu akan masuklah dalam geran itu, nama isteri itu akan automatically masuk ke dalam suami ni. Akan jadi macam tu? Tak, tuan. Tidak. Yang separuh itulah yang akan menjadi perebutan 7 keturunan, tuan-tuan. Yang main-main. Lagi pula kita tak ada golongan yang saya sebutkan tadi. Kita tak ada anak lelaki. Adik-beradik arwah, bayangkan tuan, saya pernah cerita dulu kan, 8 orang pakcik berebut dengan 6 anak saudara dia, 6 anak perempuan. Semua anak perempuan daripada arwah. 8 campur 6 campur dengan isteri, 15 kepala merebut sebiji rumah. Bayangkanlah, macam mana nak buat? Pening, tuan. Rumah bukan besar mana pun. Kalau besar pun dia akan jadi isu. Tuan-tuan nak kerat biji seorang, kerat 15, boleh? Pening, tuan. Jenuh nak bertekak masa perjumpaan tu, pening, tuan. Ada pula jenis yang hardcore. Tahu hardcore? Jenis yang tak nak bertolak ansur langsung. Keras dia je. Bila anak perempuan ni cerita, pakcik, rumah ni saya dengan mak je duduk. Mak pun tak ada kerja. Semua pendapatan ni arwah ayah aja yang tanggung kami. Jadi bagilah rumah ni pada kami. Tuan-tuan rasa bapa saudara semua akan diam, reda. Yelah kami bagi. Dia orang akan cakap macam tu? Tak ada, kan. Pakcik lagi tanya, tak apa, ya, tak apa, pakcik akan bagilah rumah ni pada isteri, pada mak. Dengar sedap ya anak. Oh, terima kasihlah pakcik. Tetapi belum habis cerita lagi. Tetapi mak ataupun korang semua kenalah beli rumah ni. Beli macam mana, pakcik? Rumah ni harga sekarang 500,000 kan. Jadi korang bayar harga rumah tu kan, dan korang bahagikan hak kami kepada kami. Maksudnya mak kena bagilah 100,000 seorang, tuan. Macam itu. Isteri kata, tepuk kepala, oh mana saya ada duit abang. Suami punya adalah duit, tapi macam mana nak keluarkan duit tu? Jadi apa yang isteri buat? Isteri dengan anak terpaksa diusir daripada rumah tu. Rumah yang dia duduk selama 30 tahun. Tiba-tiba mereka ini keluar. Pelik tak? Tak pelik, kan? Bila mana pakcik ni tadi kata, aku akan beli rumah ni, aku ada duit, so portion korang aku bagilah 100 orang. Rumah tu menjadi milik aku. Ini yang betul. Sepatutnya pembagian dia macam itulah. Tapi sekurang-kurangnya tolak ansur lah. Tapi salah tak pakcik tu buat? Tak salah, itu hak dia. Benda betul. Dia nakkan rumah tu, dia belilah. Dan bahagian yang lain kena bagilah.
Bukan nak rumah kau tak bayar 1 sen tu mengarut. Ada juga kes macam tu. Bila mana kata, ya abang, Long, Angah naklah rumah ni. Ya, nak rumah. Boleh kau nak rumah, boleh, tak ada masalah. Tapi portion kami ni, hak kami kena bayarlah. Oh macam tu ya abang. Iyalah macam tu. Kau nak rumah free je, orang lain punya hak mana? Jadi inilah keadaan. Kita kena faham. Kena faham. Bila dua nama ni, bila kematian seorang suami, maksudnya yang separuh tu akan menjadi faraid, akan menjadi pusaka, dan separuh itulah akan bergelumang dengan pakcik-pakcik bila mana kita tidak ada waris lelaki. Anak lelaki. Kena ingat dekat situ. Bukannya kita pakat pulun dia, tak apalah, kau meninggal besok, rumah ni kau ambil lah separuh tu rumah kau. Tak, separuh tu aja. Separuh tu memang milik mutlak isteri. Yang separuh tu kau kena bayar lah kalau kau tak. Ini kita kena ingat. Bila masa kita berada dalam keadaan ini, kita kena tahu kedudukan kita. Jangan kita bertegang leher. Kita marahkan pakcik-pakcik kita, kita marahkan ipar-ipar kita. Kita kena faham. Dalam agama itulah dia. Sebab separuh tu bukan milik kau, bukan milik isteri, bukan. Milik pakcik-pakcik pun ada hak. Milik adik-adik arwah, hak dia. Kecuali kalau kita ada anak lelaki, maksudnya anak lelaki. Dan kalau datuk kepada pakcik ataupun bapa kepada arwah suami, datuk diorang ni pun ada hak juga. Kena faham, datuk juga akan menuntut hak dia. Jangan fikir datuk juga, tapi aku pun nak hak, itu anak aku. Kena faham dekat situ. Ini tidak dengan menantu-menantu bergasak dengan ipar, dengan mertua. Tak faham. Patutnya kita kena faham. Sebab apa? Mertua tu pun ada hak. Mertua tu bapa, menantu kita, mertua kita, dan dia juga ada hak bila kematian suami. Itu kita kena faham dekat situ. Iaitu bila rumah berada pada dua ni, kita buat hibah. Kalau kita mula-mula tak ada duit, buatlah satu. Tetapi syarat dia kena buat dua, lebih selamat. Sebab salah satu akan meninggal. Kalau suami ada buat hibah kepada isteri, bila dia meninggal tak ada masalah. Tetapi isteri yang tak buat hibah, dia akan meninggal. Jadi macam ni lah. So selok-eloknya dua-dua ni kena buat hibah bersama. Bila hibah ni barulah automatik, barulah kita boleh cakap, mah tak apalah mah, abang dah buat hibah pada engkau, dan kau pun dah buat hibah pada abang. Bila kematian abang, rumah ni akan menjadi hak ni. Baru boleh confident, boleh cakap. Sebab hibah tu berlaku pada masa hidup, dan dia bukan lagi pusaka, dan tidak perlu lagi fight dengan pakcik-pakcik ataupun anak-anak. Sebab rumah tu telah dihibahkan, telah diberi pembahagian. Macam handphone saya bagi pada Abang Mi. Sekarang ni handphone ni milik siapa? Milik Abang Mi. Itulah hibah. Tapi kita tak faham. Mudah tak? Bila kematian saya, handphone ni jadi milik saya tak? Tak, dia menjadi milik Abang Mi. Sebab saya dah bagi pada Abang Mi masa saya hidup. Itulah hibah. Itu kebaikan di situ. Okey, itu nombor 7. Nombor 8, ini pun ada juga, dipanggil golongan OKU. Golongan, anak mereka ni ada anak perempuan ke adik-beradik yang kurang upaya, ramai juga. Kita kena ingat satu je, harta pusaka tidak mengenal siapa engkau. Taraf engkau doktor ke, taraf engkau hakim ke, taraf engkau orang kaya di seberang ke, engkau agung ke, engkau perdana menteri je ke, engkau penyapu jalan ke, engkau orang gila ke, engkau anak cacat Down syndrome ke, apa ke, harta pusaka tetap dapat. Dia tidak akan mengenal, oh dia ni ustaz ni, oh kita bagi lebih daripada dia. Tak ada. Orang putih cakap no such thing kan. Lebih kurang lah. Tak ada benda macam tu. Engkau gila sekalipun, tetap dia ada hak ke atas satu pusaka. Katakanlah kita ada anak yang tak ciuman sikit lah. Dia termenung, dia ada juga. Dulu saudara saya pun dulu ada juga, ada belah bapa saya. Menung je dia, menung. So harta pusaka bila meninggal bapa, dia tetap dapat. Tapi bukanlah kita bagi 10,000 dekat dia, habislah. Siapa yang dapat? Pemegang amanah, orang yang menjaga dia. Sama ada kakak dia ke, mak ayah dia masih hidup, mak ayah pegang duit tu, tak boleh dibelanjakan atas dasar dia, bukan. Dia belanjakan untuk dia. Dia nak bagi makan, beli beras. Orang gila pun makan juga. Ada orang gila tak makan, puasa sepanjang hayat, ada? Tak ada, tak pernah jumpa pun lagi. Diorang paling kuat makan. Kadang-kadang ada orang yang tak siuman dekat kampung saya tu,
cari sampah setiap kali. Tapi Allah bagi tak ada penyakit pun, tak pernah kena COVID pun. Kita ni bertungkus lumus pun kena juga kan. Tapi Allah pelihara diorang, dan mereka ini juga ada hak ke atas satu pusaka. Jadi OKU ni bila keadaan macam tu, kita dah plan awal-awal. Kita bagi ni kalau aku tak ada besok ni habislah adik-beradik aku, pakat anak aku yang macam ni huru-hara lah kan. Anak aku pun bukan jenis yang baik. Contoh macam itulah. Kata jadi cara yang terbaik, aku lantik satu orang, aku hibahkan duit, wang aku ni bukan aku bagi secara direct, tidak. Lantik satu orang pemegang amanah, aku hibahkan duit aku ini. Katakanlah aku ada dalam 200,000, aku hibahkan kepada anak OKU ni. Lantik satu orang pemegang amanah. Tak kira bukan adik-beradik pun boleh, pakcik kita ke kawan kita yang kita percaya pun boleh. Tapi kena betul sungguh-sungguh lah, betul-betul lah. Jangan kita cari orang yang pemegang amanah ni pun banyak hal juga. Banyak kes di mana mereka bawa harta pusaka ni bawa lari. Banyak. Iaitu pemegang amanah ni cari orang yang betul-betul jujur. Biasanya diorang ambil adik-beradik lah, saudara mara, pakcik-pakcik mereka. Boleh okey. Yang ke-9, orang yang banyak harta. Ahli perniagaan ni lah kes banyak kan. Kes yang 2 bilion hari tu pun kes tu. Sebab apa? Sebab kita tidak buat perancangan. Maksud kita tidak buat hibahkan harta kita tu banyak. Jadi bila kematian kita, huru-hara tak? Huru-hara jadinya. Siapa yang nak menguruskan harta kita bila kematian kita? Kita punyalah banyak dekat Swiss Bank lah contoh, dekat UK, dekat US, dekat Pakistan, dekat India, Singapura, semua ada duit kita. Siapa nak menguruskan? Kita tak buat sesuatu, kita meninggal, meninggal. Huru-hara jadinya duit kita. Tu yang kes kan, tak selesai lagi tu. Dengan mak turun, dengan adik-beradik sendiri pun bergaduh. Pelik lah. Sebab apa? Kita tidak buat perancangan. Jadi kalau kita ada duit yang banyak harta ni, kita ni, terutama sekali orang-orang dekat sini banyak harta. Abang Mi kan? Banglo banyak, saya tengok besar-besar semua sini. Jadi sebelum meninggal tu buatlah sesuatu. Besok susah nak diuruskan. Sini ramai orang kaya sini. Abang Mi Abang Mi dah senyum dah. Betul lah tu kan. Banyak duit orang sini. Tapi hati-hati. Kita kena uruskan, manage betul-betul. Kita uruskan, kita plan. Harta aku besok, aku banyak duit ni, anak-anak aku ni pandai tak urus? Itu persoalan. Ada orang tanya, ada orang beritahu, tak apalah ustaz, anak saya tahulah. Anak kau tahu tak secara pembahagian faraid? Dia diam, dia fikir, oh tak tahulah ustaz, tapi diorang belajar lah. Belajar bila kau sendiri pun tak tahu faraid? Kadang-kadang diorang soalan diorang tu tricky sikit. Takkan saya bantai balik. Kadang bukan kita nak tunjukkan kita faham, tidak. Kadang-kadang mereka ni ambil mudah. Tak apalah ustaz, saya memang banyak harta, tetapi tak apalah, nanti saya meninggal pandai-pandai lah diorang ni. Tak tuan-tuan, bila anak kita tak tahu urusan ni, kita dekat dalam pun tuan-tuan huru-hara nanti. Huru-hara daripada segi apa? Hutang kita. Kita ada banyak harta, tetapi hutang kita ada, anak ni akan uruskan tak? Kalau anak ni tak tahu, dia tak akan uruskan. Jadi bila hutang kita ada, kita duduk dalam sana pun akan tersangkut. Kullu lahmin nabata minal harami fanzaru auladi. Dia satu ayat. Nafsul mukminin muallaqatun bidaini hatta yuqda'an. Roh orang yang berhutang ni dia tergantung, dia tak boleh lepas tuan-tuan. Dia tak boleh nak ke mana, dia duduk dekat situ je. Kita beranggapan tak apalah, nanti anak aku selesaikan hutang. Tuan-tuan rasa anak-anak akan selesaikan hutang kita? Dan hutang kita ada 200,000. Anak-anak bukan ada duit nak bayar. Diorang akan tanggung bayar? Tak ada tuan-tuan. Meranalah kita dekat sana. Situ kita kena faham dekat sini. Perancangan tu adalah perlu. Okey, sedikit lah. Okey, last kali, mereka yang ada, walaupun ada waris yang sempurna, maksud saya ada anak lelaki, ada anak perempuan, waris sempurna. Jadi mereka ni ada banyak, katakanlah ada banyak harta. Kadang-kadang harta tu sampai 10 biji banglo. Anak dia ada 3 orang je. Macam mana dia nak buat? So dia uruskan betul-betul. Macam mana nak bagi pada anak ni, buat perjanjian, satu perjanjian hibahkan kepada anak ni. Nak bagi pembagian tu sama rata. Walaupun dia ada perempuan ataupun lelaki. So dia nak plan betul-betul, nak hibahkan, buat hibah, bagi sama rata betul. Supaya tak jadi besok kita beranggapan anak aku ni tak boleh ni. Terutama kita tahu anak yang tua ni, besok bila aku tinggalkan dalam keadaan aku banyak harta, besok dia pasti akan berebut bagai nak rak nanti. So cara je kita plan lah. Kita bagi siap-siap, okey, rumah ni aku bagi pada isteri aku, bagi yang ni.
Okey, anak aku yang ini aku tengok dia ni okey sikit, aku bagi yang ini dekat dia. So tanah ni aku, so kita plan dekat situ. Bila kematian kita, tak perlulah kita pening-pening kepala, kita dah siap bagi dah. Itu maksudnya kita bagi pembahagian tu sama rata. Boleh insya-Allah. Jadi rasanya okeylah kot, insya-Allah saya buka. Alhamdulillah selesai juga 10 golongan. Harap tuan-tuan fahamlah. So kalau ada pertanyaan, saya buka pertanyaan insya-Allah. Ada pertanyaan? Ya, tuan. Okey, bagus. Soalan bagus. Soalan ni sebenarnya bila orang tanya, Ustaz, ada tak orang fight berkenaan dengan walaupun dia dah buat hibah? Saya, kalau dia tanya saya kata tipu lah, tak ada. Ada, tetapi selalunya golongan yang profil tinggi. Faham tak maksud saya? Maksudnya harta dia 2 juta lebih. Dia ada fight balik. Walaupun orang tu ada buat hibah. Ada. Sebenarnya dokumen hibah ni dia solid lah. Kalau bagi saya kata tak ada masalah. Katakanlah kita dah buat hibah. Adik-beradik kita yang macam kes hari tu, jadi dia dah buat hibah, dan melalui hibah tu dia tak beritahu adik-beradik. Saya kata lebih baik beritahu. Tapi benda dah terjadi. Arwah ayah ni dia hibahkan kepada anak yang kedua. So bila berlaku kematian anak yang kedua ni, diorang tuntutlah ada rumah banglo tu, rumah sebiji banglo tu. Dia beritahu pada masa penimpunan tu, dia beritahu Alung, adik-adik semua, Angah hari tu abah dia dah bagikan banglo ni pada saya. Tuan-tuan rasa diorang percaya tak? Tak percaya, betul tak? Jadi apa Angah buat? Dia telah tunjukkan dokumen hibah tu, dokumen hibah yang siap perjanjian apa semua depan dia orang. Jadi bila dia tunjukkan, ada adik-beradik kata, oh dah berlaku, tak apalah. Ada yang redha, ada yang tak redha. Kata yang tak redha, dia pergi appoint lawyer, fight dekat mahkamah. Fight dekat mahkamah. Jadi mahkamah bila akan tengok, dia panggil dua-dua sekali. Dipanggil yang penerima hibah dengan adik dia seorang lagi yang nak fight ni tadi. So lawyer ni akan tanya yang menerima hibah tadi, tuan menerima hibah daripada arwah ni, boleh saya tengok dokumen? Biasanya dokumen yang biasa lawyer biasa hakim ni tengok, dia sebenarnya standard. Dia tengok, dia dah tahu dah dokumen ni sah. Dia ada tengok, sebab dokumen yang biasanya yang macam saya prepare dokumen tu macam semua ada. Maksudnya lawyer syari'i ada, saksi-saksi biasa saya lah, sebab saya yang buat dokumen hibah tu. Maksudnya saya yang buat akad, dia ada perjanjian dia, saya dengan ini menghibahkan, dia ada sign. Lepas ucapan tu dia ada sign, dia ada saksi, dia ada suruhan dia sumpah, dia akan sign dekat situ. Bila benda ni dia tengok, dia kata dokumen ni memang sah. Bila dokumen dengan sah, dia tak cakap, dia cakap dokumen ini okey sah, dia akan panggil seorang lagi yang tak puas hati tadi. Yang tak puas hati, tuan, kenapa tuan tak puas hati? Dia beritahu begini. Dan dia juga kena tunjukkan bukti. Tuan-tuan rasa diorang ada bukti tak? Selalunya kalau dokumen hibah ni biasanya jaranglah diorang nak. Tetapi ada yang mana kes yang tinggi, diorang lawan. Nak tanya menang atau tidak tu saya tak berani nak jawab lah. Ada kata menang, ada kata yang kalah, selalu. Tapi yang profil-profil yang biasa ni tak ada. Diorang fikir 10 kali. Kalau diorang nak pergi lantik lawyer pun kos lagi, tiba-tiba kalah lagi. Diorang tak ada bukti apa-apa pun. Kadang-kadang lawyer ni dia buat biasa affidavit biasa kan, buat ini. Kita dah bayar dekat dia, tapi menang kita tak tahu. Sedangkan dokumen yang ada pada kita ni dokumen yang solid. Ada lawyer syari'i, ada saksi-saksi yang kita buat dan pegang sampai kita meninggal. Ini dokumen penting. Bagi saya, bukti yang paling nombor 1 adalah dokumen. Nombor 2 adalah video. Nombor 3 gambar. Saksi tu boleh jadi nombor keempat bagi saya. Saksi tak cukup kuat sebenarnya. Boleh digunakan bila mana hakim minta, ni saksi dia boleh guna, tetapi dia kebarangkalian untuk menang tu sikit. Sesiapa boleh, tuan-tuan. Atau kes macam sekarang ni pun kan, banyak orang panggil saksi yang dibayar. Bukan saksi betul, bayar tu boleh, kau nanti kau mengaku kau buat ni, nanti aku bayar lah berapa persen. Ada macam tu. Itu je yang saya boleh minta. Ada yang boleh, tetapi kebiasaannya kes-kes yang biasa ni, yang kurang 2 juta ni, biasanya tak ada masalah. Kalau saya bagi satu tip, katakanlah dia masih lagi nak
nak lawan juga. Kita nak selamat, dia kata selalunya lawyer ataupun orang yang macam saya akan beritahu, kalau tuan nak lebih kuat lagi, buat pengesahan hibah. Tahu tak? Pengesahan hibah ni di mana dokumen tu, kita bawa dokumen hibah tadi memang dah kuat. Nak lebih mantap, lebih kuat, kita buat pengesahan hibah di mahkamah. Dia akan cop pengesahan, dia panggil pengesahan hibah. Ini alternatif tambahan untuk menguatkan dokumen lagi. Boleh ada orang buat. Ada orang buat. Untuk lagi kuatkan. Bila mahkamah telah sahkan ini hibah yang paling kuat, maksudnya lagi kuatlah dokumen tu. Boleh buat. Ada orang buat dan ada orang tak buat. Saya kata kalau tak ada pertentangan, buat apa nak buat pengesahan hibah? Kan memang adik-beradik takkan tuntut punya. Ya? Nah, itu satu. Boleh okey. Ada lagi? Ya, betul. Saya nak tanya berkenaan dengan pembagian harta orang tadi. Okey. Untuk satu isteri, 1/4 atau 1/8. Macam mana dengan harta, katakan harta semencarian? Okey. Kita ditolak harta semencarian. Okey, bagus. Soalan pun bagus. Harta semencarian pun saya belum masuk lagi kan. Tapi tak apalah, tuan dah tanya. Nanti satu bab nanti saya mengajar berkenaan dengan bab harta semencarian ni dekat polis trafik lah. Ceramah duha dalam pukul 10. Belum habis. Saya ada satu buku berkenaan dengan harta semencarian. Harta semencarian yang sebenarnya penting sangat. Perlu kita tahu. Terutama bagi perempuan lah, bagi wanita perlu tahu. Sebab kadang-kadang bila kematian ni, macam saya cakap tadi, 1/8 dia dapat. 1/8 daripada 100,000, lebih kurang 12,000. 12,000 sikit. Jadi begini. Bila dia harta semencarian ni, dia boleh tuntut sama ada sebelum kematian ataupun maksudnya sebelum kematian tu dia boleh buat. Dia buat dokumen untuk harta semencarian. Kalau selepas kematian ni pun boleh, tetapi dia kena naik turun mahkamah lah. Katakanlah contoh begini. Suami meninggal. Suami meninggal dan dia ada anak-anak ataupun ada waris-waris lain ataupun ada waris yang lain, pakcik-pakcik semua masuk campur. Bila pakcik masuk campur, dia punya portion tu lagi sikit lah. Okey. Bila portion dia dapat sikit, dia kata dia ni pandai lah, perempuan ni mungkin dia ada belajar. Dia kata sebelum dia masa perbincangan tu, dia kata pada mungkin pakcik-pakcik dia kan lah. Kalau pakcik-pakcik tu masuk campur lah. Kalau tak masuk campur pun dia akan beritahu. Dia kata sebelum pembahagian ini, saya dengan suami memang ada bagi sumbangan ke atas rumah tu. Mungkin saya bayar tiap bulan, dan memang ada isteri, kadang isteri tanggung, ada banyak kes juga. Rumah tu atas nama rumah suami, tetapi yang bayar bulan-bulan adalah isteri. Jadi saya nak tuntut harta semencarian. Jadi dia bayar tiap bulan tu, dia kena sediakan statement. Statement memang ada lah, biasa bank dia akan ada statement. Jadi statement tu dia boleh buat permohonan tuntutan ke mahkamah. Dia boleh minta. Dia pasti akan dapat. Pasti akan dapat. Kan? Sebab dia ada sumbangan itu dipanggil sumbangan secara langsung. Memang dia buat tiap bulan, dia ada statement. Dia kata aku bayar bulan-bulan, jadi bila kematian suami aku nak tuntut harta semencarian. Boleh, dia boleh buat. Dia pergi mahkamah, dia buat tuntutan. Boleh dapat. Dan selepas aja tuntutan itu dibuat, barulah faraid itu bermula. Bukan faraid dulu baru tuntutan semencarian, bukan. Itu salah. Sama juga hutang kena bayar dulu baru buat tuntutan. Tengok dia ada hibah ke, dia ada wasiat ke, dia ada harta semencarian yang tuan cakap ni tadi, dia dah buat semua, kena tunggulah. Kalau katakan dia nak buat tuntutan, so kena tunggu tuntutan tu selesai. Mungkin tak tahu, kita tak tahu, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, kita tunggulah. Sebab itu kalau saya buat kaunselor, saya cakap pada dia, isteri ini tadi dia nak buat harta semencarian, tuan-tuan semua nak tunggu tak? Kalau nak tunggu, duit tu tak boleh ke mana lah. Tuan-tuan kena tunggulah setahun 2 tahun selepas selesai dapat harta semencarian. Jadi apa cara mudah Ustaz? Tuan tanya, apa cara mudah? Saya punya cara, saya kata siap-siap tolak dengan harta pusaka ni tadi. Tolak terus. Maksudnya buatlah pembahagian, katakanlah dia dapat tadi 12,000. Apa salahnya buat pembahagian sama rata. Maksudnya harta semencarian tu kita ambil di situ dan kita combine sekali, jadikan pembahagian itu sama rata. Kes ini pernah saya cerita itu, saya fight dengan lawyer nak menangkan anak lelaki ni sebab anak lelaki ni dapat lebih. Saya cakap betul tuan cakap. Jadi saya
Saya bagi pihak isteri, saya kata isteri ni dia nak minta harta semencarian. Lawyer tu tercengang. Lawyer tu ustaz ni pun tahu harta semencarian, dia ingatkan kita tak tahu kan. Tu. Jadi bila dia intention isteri nak minta harta semencarian, diorang fikir 10 kali. Bila isteri ni minta harta semencarian, maksudnya harta pusaka tu dia akan pending, dia akan hold. Diorang nak pakai duit. Dia kata macam mana? Nak pakai duit sekarang ke nak tunggu setahun 2 tahun lagi? Itu pun pasti harta pencarian isteri akan dapat. Sebab dia bagi sumbangan. Jadi bincang-bincang macam ni lah ustaz, saya rasa tolak lah terus daripada harta pencarian tu, kita bagi sama rata. Pak berjaya lah. Itu cara nak mudah. Kalau isteri nak minta, pasti dia boleh minta. Kalau diorang ni nak tunggu, tunggulah. Biasanya diorang tak akan tunggu ke. Diorang nak duit tu. Jadi buat pembahagian terus daripada atas pencarian tu. Daripada kita bagi berapa agak-agak. Kita kalau biar diorang setuju, kita bagi sama rata je lah. Isteri yang dapat 12,000 ni, dia dapat lagi 15,000. Jadi sama, dia 30,000. Kata kalau harta tu dalam 90,000, bagi 30,000, 30,000, 30,000. Dapatlah sama rata. Jadi boleh buat permohonan itu, tak ada masalah, boleh. Tapi kena tahulah, isteri biasa tak buat. Boleh dikira berapa persen je isteri ni bila kematian suami, dia tak tahu nak buat. Bukan saja harta semencarian, nak buat tuntutan untuk harta semencarian suami pun tak tahu. Contohnya nak keluarkan duit suami ada masuk dalam bank 100,000. Isteri pergi dekat bank tu bawa surat mati, bank tu pakat gelak aje. Encik, saya nak keluarkan duit suami saya, ada 100,000 ni, ada surat mati, baru minggu lepas meninggal. Bank kata apa? Bank boleh keluarkan? Tak boleh. Bukan mudah macam tu kan, puan, bukan mudah macam tu. Dia kata, puan, cara dia puan kena dapatkan surat kuasa, surat mentadbir. Surat mentadbir dia pun terbangak-bangak. Surat kuasa tu apa? Surat kuasa tu puan kena buat permohonan ke pusaka kecil, isi online, kena submitkan semua, kena bicara mahkamah. Selepas itu paling kurang kalau tak ada masalah, 6 bulan saja. Kalau ada masalah lebih setahun, baru puan boleh dapat surat kuasa. Dan dengan surat kuasa tu puan bawa kepada kami, dan kami akan transferkan duit ni pada puan. Isteri boleh buat tak? Bukan isteri saja, tuan-tuan pun tak tahu. Betul? Sebab kita tak faham benda ni. Daripada sudut perundangan kita tak tahu, lebih-lebih lagi daripada sudut syariat agama. Pembahagian salah buat. Kita nak bagi anak kita ambil harta pusaka sesedap rasa macam tu. Suami meninggal baru Zuhur tadi, tiba-tiba jumpa duit atas katil bapa kita kata, mak, ni arwah ayah ni ada entah apa cincin emas ni, bukan cincin lah, kata RM100. Mak kata ambil lah, boleh. Situ pun kita dah makan duit haram. Duit haram, tuan. Kenapa duit haram? Itu arwahnya. Sebab apa? Masa dia hidup duit arwah, bila meninggal duit arwah lagi. Bukan. Duit siapa? Waris-waris, bukan milik kau seorang. Mak kau punya, adik-beradik kau punya. Bila kau ambil portion RM100 tu, dalam duit itu ada hak dia orang. Bila kau beli makan, kau makan seorang, maka kau makan duit haram. Daripada sudut syariat Islam pun kita dah gagal. Perundangan pun kita tak tahu. Saya tak heran lah harta orang Islam ni, harta pusaka dibekukan 70-80 bilion ni, tak heran bagi saya. Dulu memang saya terkejut lah. Tapi bila kita dah belajar ni, memang patut lah. Banyak benda kita tak tahu. Tapi insya-Allah sikit-sikit kita belajar. Bab perundangan pun saya belum cerita lagi, akan datang insya-Allah. Saya akan terang macam mana perlu buat. Bila kematian apa perlu kita buat. Kita panggil waris-waris kita, berbincang, hutang kena selesaikan satu-satu, kena buat ini, kena buat ni. Selepas itu buat permohonan online. Lepas buat permohonan online, submitkan hard copy tu pada diorang, semua dokumen-dokumen, sijil mati, IC salinan, surat nikah, geran-geran carian kena buat. Kalau ada 10 geran, macam tuan-tuan banyak rumah kan, ada 10 rumah, macam Bami ada 10 rumah, 10 geran tu kena buat carian tuan-tuan. 10 tu pun ada cas dia. InsyaAllah Bami dah bangun tu, itu syarat untuk saya bergerak lah kan, insyaAllah. Ada soalan lain? Boleh siapa yang tanya tadi? Boleh tuan rasa boleh buat, boleh. Dia boleh. Kalau dia tahu, dia belajar, nanti bab tu nanti saya akan ajar. Bab macam mana nak buat tuntutan harta semencarian. InsyaAllah akan datang. Ada lagi?
Abang Mi berdiri sini dia takut. Alhamdulillah. Ada lagi last soalan. Puan Muslimah? Ada. Abang Mi tu dah bangun dah. Dah duduk balik. Ada Muslimah, satu soalan pun tak apalah, mewakili. Okey. Bagi apa ni? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Okey. Okey, bagus soalan ni. Bagus Puan, terima kasih. Soalan ni bagus. Tuan tahu tak? Isteri, katakanlah suami meninggal. Isteri ni pendapatan dia hanya suami je. Suami dia yang tanggung dia daripada sudut rumah, daripada perbelanjaan, semua suami dia tanggung. Boleh saya jawab Ni jawab 9.30 habis ni. Ni panjang ni. Abang Mi tak apa orang lain. Okey, saya jawab sebab ini penting. Ustaz, orang tanya saya memang boleh tak minta, saya ni tak bekerja Ustaz, saya ni kematian suami dah, suami saya tanggung semua sekali, saya memang tak bekerja, tak ada sumbangan saya apa. Saya cakap Puan boleh minta tuntutan 100 Dia terkejut. Tuan-tuan tahu sebab apa? Satu orang hari tu ada masa ceramah tu, satu orang kata, Ustaz, tak boleh Ustaz, saya tanggung semua, saya gaji 10,000. Wah, dengan riaknya. Gaji saya 10,000 sebulan, saya tanggung semua isteri saya semua, dia nak semua saya tanggung. Saya cakap pada dia, Tuan, isteri yang tak bekerja lebih daripada gaji 10,000 yang tuan dapat. Percaya tak? Tak percaya kan? Ni nak cerita ni. Sampai kursus 9.30 boleh Sanggup je tunggu Okey. Tuan, begini. Isteri daripada sudut yang saya cakap tadi, sumbangan dia secara langsung ada tak? Tak ada, betul? Bukan maksudnya dia tak boleh minta. Dia ada satu lagi dipanggil sumbangan yang tidak secara langsung. Apa dia? Dia basuh kain. Itu satu. Dia muap lantai. Salin. Sampai 100 list ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, konsultan kalau pergi ke klinik, Abang Mi dulu kita kerja tanya panel konsultan saja. Dia charge berapa biasa? Cakap paling bodoh pun sakit perut, bagi ubat. Itu pun konsultan. Berapa dia charge? Paling kurang 100 lebih. Sekarang tak tahulah, 200. Tuan-tuan, isteri punya konsultan berapa banyak satu hari? Konsultan pada suami, abang, suami tension dekat office, penat lah bang, relax bang, tak apa. Abang ada masalah dengan bos abang tu, gila pangkat kita marah. Abang relax bang, tak apa bang. Abang relax, abang buat macam ni bang. Abang layan dengan baik. Dia bagi konsultan. Itu konsultan. Itu pagi. Lepas tu konsultan anak lagi. Konsultan anak belajar betul-betul nak. Kita orang susah ni. Itu pun konsultan. Kalau seorang anak, kalau 10 anak, dah berapa dah kira? Kalau 100,000 seorang, dah 1,000. Ini saya cerita satu hari je. Satu hari je. Satu hari je. Kemudian tengah hari sekarang, bagi lagi konsultan pada anak. Kemudian servis lagi, dia yang hantar anak ke sekolah. Siapa nak bayar dia punya tu? Servis dia menghantar anak, hantar anak, balik lagi. Petang, hantar balik lagi. Masak lagi. Kalau kita makan dekat hotel, berapa cas hotel? Isteri menghidangkan makanan, itu pun kena dibayar. Betul? Dia sediakan tempat tidur. Kalau pergi ke hotel, kita paling kurang sekarang ni, satu hotel, katakanlah cas satu malam 300. Isteri bukan satu malam, sepanjang malam, sepanjang hari. Kita membuta je, maaf cakap lah. Siapa yang sediakan tempat tidur?
Isteri, isteri dia jawab, bukan saya jawab Cepat je isteri jawab kan. Isteri yang sediakan bentang ni, kopas, orang pegang cakap kopas lah semua sekali, sediakan tilam apa semua. Dia jadi housekeeping. Housekeeping berapa gaji dia? Gaji itu patut bayar pada isteri. Mop lantai, sediakan minuman bagi kita ni suami, raja segala raja, duduk depan TV je. Air lah air. Pandai je buat gitu je. Air. Suami punya perangai. Semua dah hidang. Serve untuk hidangan tu pun kena bayar. Kan? Itu belum masuk lagi dengan iron. Iron lagi, baju kita iron sendiri. Ada. Dengan boxer kita pun suruh isteri iron. Kan? Kita pernah tak kan washing machine tu kita tak ada pun, kita campak gitu je, ataupun kita longgok je boxer kita, macam pernah biasa je kan, kita longgok je. Siapa yang angkut pergi masuk dalam raga? Servis itu kalau orang Indonesia, tempat saya orang Indonesia selalu datang, rumah Cina tu, tahu tak charge dia berapa? 100 charge dia. Dikemas dengan tak berapa siapa, tak 1 jam lebih kurang. Isteri 1 jam ke dia kemas? Bukan 1 jam, 24 jam. Sambung lagi besok. Kan? Kalau gaji dia 1 hari 2,000. Kalau sebulan berapa? Berapa kalau sebulan? Kira lah berapa? Garang betul ustaz ni kan. Maaf lah, lebih daripada 10,000 gaji tuan-tuan. Ini dipanggil sumbangan tidak secara langsung. Dia boleh minta. Dia pasti akan dapat. Itu dipanggil semua. Bila hakim tengok, tapi dia tak boleh dapat separuh lah. Separuh ni, katakanlah harta suami dalam 500,000. Kalau yang dapat 200,500 ni biasanya dia ada sumbangan secara langsung. Tetapi yang tidak langsung ni pasti akan dapat juga. Tapi dia tak akan dapat separuh. Dia mungkin dapat 1/4, dia mungkin dapat 1/3, ataupun dia mungkin akan dapat paling kurang pun 1/8. Pasti akan dapat. Pasti akan dapat. Jangan kita menidakkan hak dia dekat sini. Isteri dia tak tahu. Bila dia tahu, lepas itu mulalah dia habislah kan. Ustaz hari tu ustaz cerita dekat bini saya pun dah mula buat pengiraan ustaz kan. Sudah kata kan. Kata Allah, saya bukan apa, saya cerita je, tak apa ustaz, tapi silap ustaz dah kan. Aku pula dia salah kan. Banyak lagi tuan-tuan. Itu bab-bab lain, bab-bab servis yang dia lindung. Banyak daripada segi keselamatan, dia lindung anak-anak kita dengan pakai ini, dengan baju semua. Banyak, kalau saya ceritakan memang tak habis. Satu malam tak habis. Isteri punya sumbangan dia. Pernah tak kita realize benda ni? Pernah tak kita ingat? Kita tak ingat tuan-tuan. Ni pengorbanan isteri. Kita ni tahu semua sedia. Makanan semua buka aja. Apa tu? Tudung saji ada. Tak ada memang, kalau tak ada pantang datuk nenek aku, makanan tak ada ni, cuma perut lapar ni. Itu je kita. Bolehlah sebut sedikit Kang, cerita panjang Kang, sampai ke sudah. Boleh puan puan boleh minta, garanti dapat. Saya sure garanti dapat. Itu dipanggil sumbangan tak secara langsung dan boleh diminta. InsyaAllah. Ada lagi? Ada lagi? Mana? Ada, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT bagi kefahaman buat diri kita dalam kita merancang harta pusaka. Walaupun kita tidak ada dalam golongan ini, tetapi setidak-tidaknya kita, keluarga kita ni ke depan, kita bagi penerangan dekat diorang, nasihatkan diorang, buat perancangan. Bukan perancangan masa hidup saja yang perlu kita buat pada masa kita menguruskan harta-harta kita, tapi bila kita meninggal besok, kita kena juga perlu buat perancangan, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita akan
waktu itu saya insyaallah. InsyaAllah. Segi maklumat insyaallah yang di sini kita dari kuliah kita pada satu ustaz waktu Yusuf kami tahu dari tafsir Al-Quran dan seterusnya pada hari Kamis pun kami kuliah hari Kamis insyaallah kita ada baca nasi dari kuliah yang bersama Ustaz Azman Amin dan seterusnya pada hari Ahad kita bersama kuliah bersama Ustaz Ismail Ahmad dan Ustaz Sifat Ibu biasa serta sebaca untuk dibuat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.